Okey, apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Semua okey? Syukurlah. Cik, boleh Ustaz ni. Insya-Allah kita boleh. Kita mula. Tidak apa? Hah? Oh, tak ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah betul. Kepada Ustaz Muhammad, tuan-tuan, puan-puan, Betul. Ya nak tengok depan. Ada di depan. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang mulia akhir bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada pagi untuk kuliah duha yang terpimpin oleh saya Ustaz Muhammad. Jadi untuk berkata memulakan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita mereka Ustaz mulakan kuliah. Yang di rumah boleh ikuti melalui Live. Facebook. Live. Audio kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim ya rahman. Ya rahman ya rahim ya mannan ya badi'as samawati dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang bermaksud sesungguhnya kemudian kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang kamu nikmati sepanjang kehidupan kamu di atas bumi. Surah At-Takatsur ayat yang ke-8. Sadaqallahul azim. Terima kasih berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Taqiyuddin selaku pengurusi surau Al-Husna Seksyen 20 Shah Alam, dan yang dihormati, yang dikasihi pada pagi ini seluruh kehadiran para jamaah yang berada di dewan solat kita dalam kuliah duha bulanan, termasuklah rakan-rakan taulan kita yang sedang menonton live online melalui audio kuliah secara live pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menonton di luar sana yang berada di dalam dewan solat pada pagi ini semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan Allah dengan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan demi kerahmatan, dan kekuatan iman yang semakin kokoh dan padu dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan tak ada jalan yang lebih utama melainkan redha rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai muqaddimahnya, satu di antara peringatan yang saya cuba nak petik daripada kitab Al-Wabil As-Sayyib karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, satu kata-kata yang saya fikir muqaddimah kita pada pagi ini sebagai suatu peringatan bersamalah kepada kita yang lemah, ada kekurangan yang ada di sana, kekurangan disebabkan dosa kita ke ataupun kesilapan kita, kesalahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dengar dulu apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Kata beliau, wasada'ul qalbi wasada'al qalbi bi amrayni bil ghaflati wad dhanbi wa jala'uhu bi syai'aini bil istighfar wad dhikri. Wallahu akbar. Tuan-tuan ya, kata-kata ulama ni ringkas padat. Kata-kata ulama ni direngkas tapi padat dengan maknanya. Dia kata wasada al-qalbi bi amrayni, dan hati boleh berkarat dengan dua perkara. Allahu akbar ya. Hati boleh berkarat dengan dua sebab. Hati kita boleh berkarat rupa-rupanya, cuma karat tak nampak. Kalau besi berkarat nampak, kalau barang berkarat nampak lah, tapi hati berkarat tak nampak lah. Kata Imam Ibn Qayyim, hati berkarat dengan dua sebab, bi amrayni. Yang pertama, bil ghaflati, kita ni cuai, lalai. Yang kedua, wadzabi, dengan sebab dosa. Itu satu pandangan yang boleh kita renung lah. Yang bercakap renung, yang dengar renung. Hati boleh berkarat dengan dua sebab. Pertama, sebab lalai, kita alpa, kita cuai, kita lupa, berkarat hati kita. Yang kedua, bidzambi, dengan dosa. Dosa kita buat, hati berkarat. Dan kata beliau sambungannya, wajala'uhu bisyai'aini, tapi ada dua juga jalan yang boleh menggilap semula. Jala'uhu, boleh gilap semula, boleh cahayakan balik dengan dua sebab, dengan dua cara. Kalau dua benda boleh jadikan hati berkarat, iaitu lupa, lalai dan buat dosa, maka untuk menggilap semula hati supaya percaya, dua cara juga. Pertama, bil istighfar, dengan banyakkan istighfar, wa dzikri, dan banyakkan berzikir.
istighfar kita banyakkan, zikir kita banyakkan. Itu cara untuk gilap hati kita. Jadi kita peganglah kata-kata Ibn Qayyim, dia petik pada kitab beliau Al-Wabil Sayyib, kitab yang besar. Jadi bagi saya lah mukadimah pada pagi ini nampak biasa-biasa, tapi itulah yang kita sedang cari. Maka salah satu di antara pertemuan kita ni ialah zikir ni. Sebab dalam agama sesuatu yang namanya program ilmu itu adalah zikir. Dia zikir bukan setakat duduk tasbih tahmid 1000 kali. Kita duduk majlis ilmu ni disebut sebagai hilaquz zikri. Jadi ini sebahagian cara kita untuk menggilap semula hati kita yang ada karat-karatnya. Maka insya-Allah sepanjang 1 jam kita berada dalam majlis ilmu ini, duduk saja ni, maka insya-Allah hati kita akan mula bercahaya kembali, dicahayakan oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira sebagai satu perkongsian lah. Tuan-tuan buat catatan lah, siapa yang buat catatan boleh sebar-sebarkan. Sebab ini kata-kata daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah daripada kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Baik, Allahu a'lam. Kita nak sambung perbincangan kita pada pagi ini daripada kitab, iaitulah Permata buat orang yang beriman, Al-Lu'lu' lil Mu'minin, karya Dr. Zul Al-Bakri ini. Dengan topik kita pada pagi ini ialah tajuk hadis yang ke-44. Tajuk hadis yang ke-44 iaitulah yang bertajuk galakan bertani. Galakan bertani. Bunyi tajuk tu macam nak bercocok tanam je ni, tapi dia tajuk tu lah. Tapi dalam isi kandungan hadis ni dia pelbagai benda boleh kita korek keluar, bawa keluar insya-Allah. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi telah bersabda, "Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yazra'u zar'an." Mana-mana orang Islam yang bercocok tanam, au yaghrisu gharsan, termasuklah dia menanam sesuatu, letak benih menjadi subur, menghasilkan buah. Fayakulu minhu tayrun, tiba-tiba datang memakannya adalah kalangan burung-burung. Tanam sayur, burung yang makan. Tanam pokok yang bersifat makanan, burung yang ragut, contohnya. Ataupun insanun, atau manusia yang datang mengambil tak pasal-pasal, bukan hadiah. Nak ambil orang punya, ambil sayur orang, ambil buah-buah yang orang tanam, dimakan oleh manusia. Au bahimatun, ataupun binatang-binatang yang tertentu. Kalau tayrun burung, bahimatun dalam bentuk binatang-binatang yang melata, mungkin ular ke, biawak ke, yang datang makan. Kata Nabi SAW, illa kana lahu bihi sadaqah, semua itu adalah menjadi pahala sedekah, menjadi pahala sedekah. Illa kana lahu bihi sadaqatun, dia menjadi pahala sedekah. Hadis ini tuan-tuan, ustaz sekolah rendah, sekolah menengah tu ingat, masa sekolah menengah dulu PM apa ni, SRP. Hadis ni lah hadis duk baca dah puluh tahun dah ni, jumpa balik pada pagi ni. Hadis masyhur sangat ni. Saya ingat sekolah menengah itu SRP ni hadis favorit lah ni, hadis utama yang diminta hafal oleh guru-guru sekolah saya dulu, sekolah Pak Madi Kota Baru. Ustaz dah sebut hafal, hadis hafal. Hadis tak pernah tak keluar pada periksa ni. Baik tuan-tuan, tak apalah, itu sejarah.
Riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Saya nak baca pedoman 2-3 setidak semua, tapi habis seluruh pedoman saja. Syahid Imam Ahsan Banna berkata, Islam menggalakkan manusia bekerja dan mencari rezeki. Malah Islam menetapkan orang yang berkemampuan wajib bekerja. Islam amat memuji pekerja-pekerja yang mahir lagi profesional. Satu. Yang kedua, hasil usaha yang baik, yang terbaik adalah hasil usaha tangan sendiri. Islam mengecam mereka yang menganggur. Islam mengecam mereka yang menjadi beban pada masyarakat, walau apa sekalipun alasan untuk mereka menganggur. Baik. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan hasil, mahsul. Baik, saya ambil 3 sajalah bacaan daripada apa yang dicatat oleh pengarang kitab kita ini. Baik, tuan-tuan sekalian, hadis ini sebenarnya hadis yang kalau kita pandang secara umum hadisnya tak ada apa hadis sebenarnya, boleh kita faham, tetapi ada apa di sebalik hadis ini. Saya cuba koreklah 2-3 benda di sebalik hadis ini daripada buat bacaan untuk dikupas, diulas dalam kuliah duha pada pagi ini. Yang pertama sekali, kita tengok dalam hadis Nabi sebut satu perkara yang besar, seperti daripada apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Mutawalli Sya'rawi, satu tokoh besar tafsir. Dia ada di sana beberapa kupasan beliau menarik tentang hadis beliau, ulama tafsir. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama tafsir. Tetapi ada ketika beliau juga kupas hadis Nabi sallallahu. Hadis ini beliau sebut dengan bahasa mudah. Kata beliau, hadis ini hadis yang jelas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sifat menganggur ataupun orang yang suka menganggur. Al-battal, bahasa Arab panggil al-battalah. Al-battalah. Kata Sya'rawi, hadis ini menunjukkan satu hukum dalam agama. Apa dia? Diharamkan daripada menganggur. Pernah berlaku satu ketika sahabat Nabi SAW ada yang bersifat relax. Dia cerita, ustaz, relax. Dia tahu nak makannya. Dia tahu nak makan, siap makan. Kalau boleh orang suap lagi, kalau boleh, tetapi tak macam itulah. Berlaku bila dalam satu perjalanan ramai-ramai, ada sahabat yang masak, ada sahabat yang sembelih, ada sahabat yang menyiang, ada sahabat yang melapah, ada sahabat yang masak. Ada manusia di sahabat yang duduk relax, menanti untuk makan. Nah, ini pun perangai ini pun ada kalau kita juga ni. Dah, tak usah jauh lah. Mungkin keluarga kita juga, anak kita, ada anak kita yang jenis ringan tangan, paling tidak cuci pinggan, paling tidak siapkan apa ni sudu dan alatan untuk pada masak, paling tidak. Setengahnya mungkin tunggu lambat lagi ke contohnya. Pinggan makan dia pun tak besok contohnya, dibakar tak begitunya. Ada tak? Ada. Itu biasa manusia. Tapi cerita Nabi tadi, ada sahabat Nabi SAW yang macam, ada sahabat yang melapah, yang menyembelih, yang melapah, yang memasak, menyiang. Ada sahabat yang tak nak. Lalu kata Nabi SAW, demi Allah, rezeki kamu kena cari. Falyahtib ahadukum, kata Nabi, patutnya kamu buat kerja, hatta masuk hutan cari kayu api. Maksudnya Nabi minta buat kerja, tak ada kerja lain. Masuk hutan cari kayu api, kumpul api, jual. Maksudnya apa? Nabi tak nak kita kadang tak usaha. Usahakan sampai peringkat kayu api, cari di hutan, kumpul, ikat-ikat, jual. Walaupun dapat 20 sen sekalipun.
Itu perintah Nabi SAW. Samalah satu cerita kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari Umar, dia masuk masjid, dia tengok ada seorang pemuda ni yang masih muda, gagah perkasa, tenaga kuat, tapi asyik duk berzikir. Masuk pagi dia duk berzikir, tengah hari duk berzikir, masuk petang dia berzikir juga lagi, seolah dia tak keluar masjid. Kuat ibadat, baguslah. Lalu Umar dia perhati, orang bukan letih, bukan lemah, bukan tua, bukan sakit, sehat walafiat. Umar panggil dia, mari aku nak tanya kamu satu soalan. Umar tanya, kamu ni sehat? Sehat. Kamu ada kekuatan? Kekuatan. Kamu orang muda? Muda. Umar tu macam tu. Kata Umar kepada dia, atas badan kamu ada hak. Dalam soal mencari rezeki makan minum, kau cari. Kata Umar, keluar pada masjid ini. Keluar. Keluar ke mana? Buat kerja. Aku tak tengok kamu duduk di masjid pada pagi sampai ke petang berzikir. Umar bukan halang berzikir, beribadat, tapi Umar nak cerita dalam keadaan dia nak makan, siapa yang beri rezekinya, kena carilah. Tak tunggu orang beri makan. Sementara duk berzikir tunggu orang makan, tak jadi. Umar halau dia keluar dan cari rezeki yang patut dia cari. Itu berlaku. Maka kata Sya'rawi dalam hadis ni, Nabi bersabda, ma min muslimin, mana-mana orang Islam, dia boleh dalam kadar dia mampu, apa dia? Cucuk tanam. Yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan. Yazra' ni dia akan tanam pokok yang dah besar, pokok jadi makin besar. Ataupun yaghrisu gharsan, dia ambil benih, letak benih, tanam benih daripada benih kecil menjadi subur, kemudian jadi pokok. Tak kira lah, ambil pokok yang dah tanam, pokok membesar, pokok apalah, pokok buah ke apa, ataupun ambil benih, tanam benih, akan subur. Tak kira. Yang penting Nabi sebut, mana-mana orang Islam kena buat kerja. Ini kata Sya'rawi menunjukkan hukum di situ. Nabi mengharamkan pengangguran. Sekalipun satu amalan yang agak mudah dan simple. Sebab mungkinlah dari sudut pandangan para ulama kita ketika buat kesimpulan itu, antara amalan yang paling mudah, kerja paling mudah, ialah tanamlah satu kawasan, walaupun tak luas mana, dikepuk-kepuk kawasan itu di tanah yang agak baik, letak benih 2-3 biji, boleh jadi tunggu seminggu 2 akan campur jadi makanan. Tidak besar pun sayur mayur. Tuan pun ada pengalaman, ini kawasan surau yang terbaik di Shah Alam ni, di Salam tak tahu ni, tu pusat dah menghijau. Ni semua tangan tuan-tuan ni, tangan-tangan berkat belaka ni, ya, tangan yang suka menanam ni. Batu tengok macam-macam apa ni, pokok tumbuh dan makanan tumbuh, sayur mayur. Dia nak cerita Nabi SAW mengatakan bahawa semudah-mudah amalan, mungkin kerja lain agak payah. Nak kena pikul besi, nak buat besi, nak cari besi, kemudian ketuk besi, kemudian canang besi, payah. Tapi menanam ini, Nabi SAW bayangkan benda yang simple. Ambil benih, tabur benih, jadi pokok. Pokok yang dah ada, ambil, cantumkan, jadi pokok lebih besar lagi. Maka tengok tuan-tuan, batulah dalam hubungan ni kata Sya'rawi, hadis ini menunjukkan haram daripada batalah, menganggur, kerana atas sebab malas, tak nak buat kerja. Haji saya pun tak nak bincang panjang sangatlah, tapi nak sebut tuan-tuan, ini adalah hukum dalam Islam. Satu, kata Sya'rawi. Adapun yang kedua tentang hadis ini, cabang utama juga bukan setakat haram menganggur, tapi Nabi nak sebut bahawa dalam soal bercucuk tanam, menanam pokok dan benih menghasil buah-buah ini, rupanya ada dua kemanfaatan, dua faedah besar. Yang pertama, faedah secara rasmilah, kita tanam pokok, kemudian mungkin dengan tanam pokok dapat hasil jualan, rezeki halal.
Kita tanam pokok, benih kita tanam, sayur mayur menjadi pokok membesar, menghasilkan buah. Tak kira buah durian, buah mangga, buah nangka, buah rambutan, buah apa saja, atau buah petik yang agak tempohnya singkat, ada tempoh yang panjang 2-3 tahun, dan 10 tahun, tapi ada yang singkat 5 bulan menghasilkan sayur. Kesannya ialah daripada tanaman tadi dapat pendapatan. Pendapatan kita halal, tangan kita sendiri kita jual. Itu yang pertama, hasilkan benda halal itu. Yang kedua ini yang kita mungkin tak sedar. Nabi tuan-tuan, dia tarik perhatian kita benda yang kita mungkin tak sedar. Apa dia? Kata Nabi, kalaulah, yang pertama sesalah kita tanam sayur kita bungkus-bungkus hantar ke pasar, modalnya 100 je, dapat pulangan sampai 400 contohnya. Tapi yang kedua ini, kata Nabi SAW, boleh jadi kamu tanam tanaman, tak dan ke mana tanam tanaman, baru saja buah mereka pertama, tengok-tengok dah tak ada dah. Makhluk mana pula makan ni? Rupanya burung datang ragut. Buah mangga, buah pisang yang dah mula subur, nak menghijau, nak menguning, tengok-tengok semalam okey lagi, pagi ni tengok dah ada ketua apa dia punya burung punya patukan rosak dah, tak payah ambil. Atau boleh jadi bukan setakat burung, binatang-binatang melata, datang ulat contohnya, datang monyet dan datang binatang bersifat yang menjalar, mungkin beruk, mungkin yang menjalar sebagai contoh ular ataupun apa dia, biawak contohnya, memakan makanan yang kamu tanam. Kata Nabi, boleh jadi datang binatang macam, ataupun datang makhluk hitam rambutnya, siapa? Manusia. Dia ambil kesempatan, tengok buah dah elok, bukan buah dia tanam, tapi dia tengok nampak sedap buah ni, dia pun ambil, dia pun makan. Memanglah dia makan tanpa Tuhan reda, tapi kata Nabi SAW, semuanya itu ada pahala menanti kamu. Kerana burung makan makanan tadi, kerana binatang menjala makanan makan buah kamu tanam, pokok kamu tanam, manusia ambil secara tidak betul lah, tapi dia ambil, dia makan, dia ambil makanan tadi, buah tadi. Kata Nabi, itu adalah sadaqatun, menjadi sedekah kepada kamu. Kaitannya apa tuan-tuan? Di sini kata ulama menunjukkan pahala by cash. Walaupun binatang makan, walaupun manusia ambil, memanglah kita tak reda. Binatang buruk ni, buruk binatang dah, binatang lagi siap kat buruk tu, ya, binatang monyet ni sekali ganda kena. Dah monyet binatang tak sebut binatang dah, monyet ni, tapi kena marah tu binatang buruk ni. Siap kat buruk, tak pasal-pasal kena tu. Tuan-tuan, kalau sekalipun binatang makan, tapi kita sabar, tak payah sabar ustaz. Buah durian busang king ustaz, ingat boleh makan tahun ni, rupanya tak dan kepada aku, datang ke dia, tengok-tengok tak ada apa dah, buah dah rosak dah, jatuh tak boleh makan. Siapa tak marah? Memang hati marah. Tapi tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita betapa kalau kita nak jadi kita bahan sedekah, berpahala buat kita, tak payah ungkit, tak payah umpat, tak payah sebut, reda sahajalah. Tapi yang ini bukan mudah ni. Tak semua orang boleh bertahan dalam suasana macam tu. Kenalah pula kalau yang datang makan, dia tahu orang yang datang tu makan orang, apalagi dia sebut memang buruk, perangai jahat. Siapa tu? Itulah Pak Mat di sebelah rumah tu, Pak Mat kena, Pak Mat tu contohnya. Itulah dalam hal ini saya mengambil saranan apa diungkapkan oleh para ulama. Hadis ini ada makna tuan-tuan cukup menarik. Kata para ulama, bahawa kita dalam hidup beragama ni, kita diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berlapang dada dan bersabar. Sebab dalam banyak benda tuan-tuan, puan-puan semua, kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal diri betul. Nak marah kerana binatang makan makanan kita dah, pokok yang kita tanam, sayur tanam, kan datang binatang melata, kerana orang datang, memang kita tahu kita tak boleh sabar. Tapi siapa-siapa yang nak mengambil peluang jadikan itu bahan sedekah, pahalanya dia kena bersabar.
dalam apa yang dihadapinya. Jadi ini nasihat Nabi SAW. Hadis ini hadis ringkas je, tapi maksud tersirat. Pertama, hukum dalam Islam tak boleh ada orang yang menganggur, kena buat kerja. Yang kedua, Nabi nak cerita bagaimana pahala menanti kepada kita yang buat kerja ini, namanya namanya ternak ke, namanya bertani ke, tanam pokok, kesannya ada kepada kita, rezekinya ke halal. Kemudian kalau ada binatang makan binatang yang memakan makanan tadi ataupun pokok yang kita tanam, orang ambil cara tak betul, itu adalah sedekah. Sedekah dengan mana apa? Pahala yang akan digandakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Batulah satu hadis, satu ayat daripada Al-Quranul Karim disokong oleh satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Dalam Al-Quran satu ayat yang berbunyi dalam Al-Baqarah 273, Allah sebut kepada kita, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Al-Baqarah ayat 273. Apa kata Allah tentang isu sedekah tadi ni? Kita tanam tanaman, kemudian borong makan ke, orang ambil ke. Ingat kata Allah, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan, macam tadilah buah-buahan, datang binatang makan, orang ambil, kata Allah Azza wa Jalla, daripada kebaikan kamu itu jangan bimbang. Fa innallaha bihi alim. Allah amat tahu tentang apa yang telah kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan Allah tahu rahsianya. Sebab itulah kita kena bersabar dan bersabar. Itu mudahlah Ustaz sebut, bolehlah Ustaz ceramah, tapi saya yang tanam pokok tu Ustaz, saya yang buat kerja malam siang, kepuk-kepuk dengan tanah supaya dapat jadikan tanah tu subur. Baca pun saya, benih saya cari bukan benih sini, benih dia luar negara lagi Ustaz, contohnya. Tiba-tiba burung makan percuma, orang datang ambil, saya tak dapat. Itulah ujian namanya. Itulah ujian namanya. Cuma satu lagi peringatan. Ini peringatan di samping hadis ini, peringatan kepada kita lah, termasuk golongan manusia ini. Hadis ini ada lagi serampak mata yang lain. Apa dia? Dalam hubungan kita dengan, bukan hak kita ni tuan-tuan sekalian, saya nak sebut begini, jangan kita mengambil peluang yang sepatutnya kita tak ambil. Jangan ambil peluang yang bukan hak kita untuk kita ambil. Bukan hak kita. Daripada pokok ke, daripada tanam-tanam, bukan hak kita. Kita lalu sebatang jalan ni, nampak pokok rendang banyak di jalanan ini. Depan rumah ada pokok mangga, mungkin pokok rambutan, nampak rendang pada musim buah, untuk buah banyak tu nampak tu buah-buah mangga di jalanan. Hak kita bukan hak kita. Hak siapa? Hak tuan tanah tu lah. Walaupun nampak macam dalam, bukan kasut rumah dia, tapi depan rumah dia, dia yang usahakan, dia yang tanam benihnya. Hak kita tak kita nak ambil? Bukan. Jangan kita anggap itu hak orang ramai, saya berat, tak boleh. Kena tanya dulu. Dalam ini kena ada tabayun. Tabayun mana apa? Kena tanya, ini pokok ni pokok umum ke pokok tuan rumah depan rumah ni? Kalau pokok yang sifat umum jalanan, tiba-tiba hidup, itu tak apalah, orang bincang, orang kata itu umum. Tapi kalau rumah itu, ada rumah depan pokok tadi, tuan rumahnya yang tanam, itu bukan hak kita. Jangan salah ambil, jangan salah kita ambil sikap, ini di luar pagar, ini mesti bukan dua rumah. Tidak, sama kita siapa tahu. Batu ambil tabayun. Ini tuan rumah nak tanya sikit, nampak buah ni cantik, subur ni, siapa punya ni? Tuan rumah ke? Dia kata hak saya. Kalau dia kata hak saya, stop kat situ lah. Mereka dia kata nak ambil sila, saya pun nak beri sedekah, siapa nak ambil, tak ada masalah lah.
Tapi ini hukum dalam Islam. Suatu kadang-kadang tuan-tuan minta maaf ya, kita kadang-kadang kurang cermat. Hak kita bukan hak kita, hak orang kita ambil. Contohnya, kita pergi pasar malam, pasar tani. Musimnya musim buah-buah. Buah durian tak apalah, orang tak akan buka untuk makan kat situ ataupun buka makan, tidak. Tapi kalau buah yang bentuk-bentuk orang boleh buka masa juga. Buah apa? Buah dokong, buah langsat, buah duku, buah rambutan, buah apa ni, apa, mata rimau ke? Mata kucing? Mata rimau pula dah ya. Yang tu orang boleh pegang, boleh buka mudah-mudah. Jangan kita ambil sikap oleh kerana apa? Oleh kerana nak cuba konon-kononnya. Siapa bagi izin? Tuan kena bagi izin kan tidak? Tak pernah dia kata, rasalah ini nangka madu, rasalah sikit, boleh pilih, kalau tak nak tak apa, tapi rasa. Diizinkan tak ada masalah, sebab dengan keizinan tak ada masalah. Tapi kalau tak disebut keizinan, buah rambutan depan kita 1 kilo RM6 contohnya, buah dokor berkata 1 kilo RM10 contohnya, ataupun nilai tertentu, bukan hak kita untuk ambil kecap. Saya nak kecap, tak ada hak kita. Sekarang tanya saja berapa sekilo, RM10. Manis tak manis? Tuan kena kata manis. Dia tak kata cuba kecap lah, ambil sebiji contoh. Bukan hak kita, bukan hak kita. Tapi kalau kita ambil sikap peluang untuk merasai tanpa izin, tak boleh tuan-tuan, tak boleh, kecuali diizinkan. Allah Ustaz, saya pergi Mekah Ustaz, dekat kedai buah tamar sampai kenyang. Pula ada alasan, kita tuan pergi Mekah umrah kan, masuk kedai buah tamar Ustaz dah, masuk buah kosong, balik penuh kenyang tu. Buah sukari, ambari dengan ajwa macam-macam, 5-16 jenis buah tu, dah sebiji dekat 1 kilo tu tuan-tuan. Yang tu kenapa Ustaz boleh makan? Yang tu lain. Yang tu dalam bentuk diizinkan awal, daripada awal lagi. Suatulah ke kedai khasnya di ladang kurma di Mekah, di Madinah, ladang kurma yang besar-besar. Mereka izin untuk mereka beri kepada para pelancong, para pengunjung untuk merasai. Cuma janganlah kita melampau, mentang rasa tu sedia plastik pula dah. Ya, ambil ambari 2 biji, ambil ajwa 2-3 biji, ambil sukar 2-3 biji, akhirnya dekat dengan 1/2 kilo dia balik. So apa? Sebab kedai beri untuk izin cuba. Tak betul tu. Itu mencuri, itu bukan hak kita. Yang diizin untuk rasa pada masa tu. Tapi kalau kita ambil peluang untuk masuk, ini berlaku tuan-tuan, saya pernah tengok tu. Dia bawa plastik kecil daripada hotel, tak tahulah. Dia rasa sebiji lagi dia masuk. Dia rasa sebiji buah ni pula masuk biji. Akhirnya boleh tahan juga lah, 1/2 kilo dapat tu. Itu haram. Itu haram. Jadi benda macam ni kena cermat. Terutama kita dalam urusan dengan soal makan minum orang. Sabarlah. Jadi kalau kita kepada pasar tani ke pasar malam ke, dalam konteks buah-buah tadi, jangan cepat kita nak melatah seolah kita rasa itu hak kita. Jangan tuan-tuan. Kita tak nak masuk dalam ruang kita ini, benda bukan hak kita, kecuali dengan izin tak apa. Tapi izin pun jangan ambil kesempatan. Baik. Sebab apa? Sebab disebutkan oleh cerita Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu rahmatullah alaihi. Satu hari ayahnya keluar ke pasar, keluar ke tempat satu urusan. Di jalanan dia balik pada rumah, daripada kedai, daripada urusan, dia tengok sebatang pokok yang buahnya jatuh di jalanan. Batang pokok buah jatuh jalan, dia ambil. Ayah kepada Ibnu Abdul Bar radhiyallahu rahmatullah, ini ulama silam lah, Ibnu Abdul Bar. Jadi ayahnya balik ambil buah jatuh jalanan, balik dengan kesangkaan buah ini buah yang umum. Dia tak tahu yang buah tu ada tuannya di sebalik itu, pokok itu ada tuannya. Balik rumah, dia beri makan pada anaknya, beri makan pada Ibnu Abdul Bar. Tapi ibunya, mak kepada Ibnu Abdul Bar ini seorang yang peka dengan makanan. Ini seorang isteri solehah. Dia tengok anak sudah makan makanan, dia tanya suami, bang, ini buah daripada mana bang, bagi anak kita makan.
Sambil kita tahu, aku tadi jalanan nampak buahnya masak ranum jatuh jalanan, aku ambil bagi makan. Maknya korek balik. Korek balik tunggang budak Ibn Abbas ni sampai budak tu terlentang ke bawah, paling bawah, ditepuknya sampai keluar, dikorek balik. Patut ada riwayat sebut Ibn Abbas dia pun cakapannya kurang baik, ada kesan kerana mak di masa kecil pernah korek nak keluarkan buah makanan yang tak halal lah tu. Ada yang kata macam tu, dia kurang baik cakapannya. Tapi dia ulama salah, tulisannya banyak, tapi dia kurang baik cakapan. Kesan mak dia korek keluarkan buah. Tengok tuan-tuan, ini sebuah riwayat. Sebab isteri yang salihah, ibu yang salihah, dia tak nak anaknya makan buah yang bukan hak untuk dimakan. Hanya sekadar jalanan ayahnya ambil bawa balik. Tengok tuan-tuan, kita tak tahulah. Sebab kita pada hari ini, bila kita sebab cadi macam, kita ambil hukum lah. Itulah bersabarlah kita. Sebab kita kena pastikan kita jangan ambil kesempatan yang bukan hak kita. Soalan balik, jangan ambil kesempatan yang bukan hak kita, baik soal makan, minum dan seumpamanya. Hati-hati tuan-tuan. Kita dalam agama ni, kita nak bersih dalam 3 perkara. Tolong kita usaha, saya bercakap untuk saya, bersih dalam 3 perkara. Yang pertama, bersih dalam soal harta benda. Harta benda bersih, mana sumber pendapatan yang masuk itu bersih, usahakanlah bersih dalam urusan pendapatan. Yang kedua, bersih urusan makan minum. Kita nak bersih urusan makan minum kita yang masuk, walaupun air seteguk, bukan sampai 6 botol per seteguk saja, tetapi halal tayyiban. Bersih. Yang kedua, urusan makan minum. Bersih ketiga ialah bersih hati dan jiwa daripada karat-karat maksiat. Bahawa kita nak angkat pada kita sifat dendam, dengki, caci, mencaci, kata-mengata. Sebab apa ni? Sebab dia boleh merosakkan hati. Kita caci, kita maki, kita hamun, kita berdendam, kita berkata benda tidak elok, ini boleh merosakkan hati kita. Dan kita kena bersihkan hati. Batu dengan istighfar. Tadi kita mula tadi kan, kata Imam Al-Qayyim tadi apa ni, kita ulang balik. Sada'ul qalbi bi amrayni. Hati berkarat 2 sebab. Pertama, ghaflah, lupa. Kedua, dosa. Tadi tersebut tadi. Wajala'u bi syai'aini, dan cara untuk tilap hati kita dengan 2 cara. Pertama, dengan kita beristighfar dan kita berzikir. Tadi kita sebut di awal tadi. Ulang balik. Tuan-tuan sekalian, sebab kita nak 3 benda bersih. Bersih yang pertama, harta benda. Bersih yang kedua, makan minum. Bersih hati kita. Yang lain kena bersihkan pakaian, kena bersih, tetapi amat berkait dengan persoalan bersih hati, bersih jiwa, bersih harta dan bersih jiwa, amal kita baik. Tuan-tuan sekalian, ini penting. Sebenarnya saya sebut tuan-tuan, benda ini, hadis ringkas tapi padat dengan syarat dengan makna. Itu di antara peringatan yang Nabi sampai kepada kita. Mudah-mudahan semua yang kita buat menjadi sedekah. Tanam-tanaman je sedekah. Tak tahulah kita suruh ustaz boleh ambil kan? Sama-sama boleh ambil itu lain. Memang kita punya agaknya, saya tak tahulah ustaz janggut tadi betul lah tu, sayur ni siapa boleh ambil tak masalah, itu tak apalah. Tapi kalau hak peribadi, dia tak ambil. Tempat kita kena berhati-hati, jaga. Dia ada perangai kita orang Melayu ni macam itulah. Dia ambil peluang yang bukan hak dia. Itu sikap yang salah. Sikap yang salah. Kita tak rasa tuan-tuan, tetapi benda haram ini bila dah masuk dalam hati jantung kita dan melekat, bukan mudah kita nak bersihkan, bukan mudah. Satu doa yang saya sebut sentiasa dan kita ulang balik, kita kena baca dan kena ucap dalam bacaan harian kita. Doa diajar Nabi kepada kita. Apa dia? Antaranya ialah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhanku,
bersih hati daripada sifat nifaq, wal kufri, sifat kufur, wal asyan, durhaka kamu ya Allah. Ini hadis Nabi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyani. Saya tengok sekejap sumber hadisnya. Saya ingat Imam Muslim, tapi kita tengok itu doa yang saya hafal, yang saya pun sebut pada tuan-tuan pada pagi ini. Siapa yang boleh baca kemudian silakanlah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyani. Satu bacaan doa. Subhanallahil azim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyani. Ya, disebutkan di sini oleh Haddatsana Bakar Muhammad bin Daud bin Sulaiman al-Muqri, disebut daripada Nabi sallallahu daripada Ummi Ma'bad al-Khuza'iyah. Ummi Ma'bad itu siapa? Ummi Ma'bad ini seorang sahabiah lah, yang pernah dia kata sami'tu 'anil nabi annahu kana yad'u Allahumma tahhir qalbi nifaq dan seumpamanya. Daripada Ma'bad kata Rasulullah, kata beliau, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal asyan. Ya Allah, ya Tuhanku, bersihkan aku daripada sifat munafik dan sifat durhaka kepadamu ya Allah. Allahumma tahhirni minan nifaq wal kufri wal asyan. Tiga benda. Ya Allah, ya Tuhanku, bersihkan hatiku dari sifat munafik, kufur dan durhaka kamu ya Allah. Ini antara cabaran kita ni tuan-tuan ni. So kita hidup ni tuan, kita nak sangat-sangat Allah angkat jauh sifat munafik, tak ada. Sifat kufur tak ada. Durhaka kepada Allah tidak ada. Durhaka salah satu ini dia memakan benda yang haram, yang tidak betul, itu durhaka pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau siapa yang boleh baca doa ini, terus bacalah. Bukan boleh baca, kena baca. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyan. Ya Allah, bersihkan aku daripada sifat munafik, kufur, derhaka kamu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian hadis seterusnya, kita sambung hadis yang ke-45 pula. Hadis yang tu selesai dah. Itulah ceritanya tentang hadis itu. Yang ke-45 ini mungkin tak sempat nak selesaikan, 10 minit lagi berbaki, kita sambung insyaAllah. Tapi hadis ini penting. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, daripada hadis 45 ni tuan-tuan, muka surat 111, Nabi bersabda, katanya Nabi bersabda kepada kita semua, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man afa 'indal qudrati afallahu anhu yaumal asrati. Ia bermaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man afa 'indal qudrati afallahu anhu yaumal asrati. Hadis daripada Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Hadis ini taklah sampai martabat hadis Bukhari Muslim, tapi dalam sanad hadis yang sahih Imam Tabrani, Nabi sebut, sesiapa yang memaafkan ketika mampu dan berkuasa, saya Allah akan ampunkannya di hari kiamat nanti. Hadis ini perbincangan panjang ni, tapi saya ambil dulu 10 minit terakhir ni untuk buat satu rumusan awal. Yang berbaki kita semua sambung nanti insyaAllah. Hadis ni tuan-tuan, saya nak ambil nas saja dulu. Satu di antara cabang penting dalam hubungan kemanusiaan, ataupun dalam bahasa mudahnya hablum minan nas.
Hablum minanas, kita dalam agama ada dua habl, dua tali. Tali yang pertama hablum minallah, tali dengan Allah. Yang kedua hablum minanas, tali sama kita ni. Ada tali sama kita ni tuan-tuan. Tali dengan Allah ada, tali dengan manusia pun ada. Itu kenyataannya. Dengan Allah kita tak bincanglah, tapi tali sama kita. Dalam hubungan kita manusia ini, kadang-kadang ada benda yang kita mungkin kena selesaikan. Jangan tak selesaikan. Antara benda yang kita selesaikan dalam hubungan kita manusia apa dia? Urusan kesalahan kesilapan, urusan salah dan silap. Kita mungkin ada orang Kelantan kata, ustaz, telikah. Telikah. Ada telikah, maksud ada benda-benda yang kita rasa tak berapa senang dengan orang lain, dan orang tak senang kita. Ada perbalahan ke permusuhan baik. Hal kata Nabi SAW, man afa 'indal qudrati, siapa yang memaafkan kita ada kemampuan untuk beri kemaafan dan minta kemaafan, afallahu anhu yaumal hasrati, Allah akan berikan keampunan baginya pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan, kita ambil nas awal hadis, yang berbaki kita bincang bulan akan datang. Dia begini, kita dalam agama ada satu ikatan nama hablum minan nas, ikatan dengan manusia. Hablum minan nas, tuan-tuan semua, dia sesuatu yang wajib dijagai. Sebab itulah kita sama kita ini tak boleh nak bermasam muka, tidak boleh nak bertelingkah, tidak boleh nak berbalah, tidak boleh putus hubungan sampai bila-bila. Tak boleh. Yang boleh apa dia? Ikat, cantumkan hubungan sama kita atas nama saya kasih, hormat menghormati. Itu kaedah agama. Tetapi kalau kita masih biarkan hubungan putus berterus sampai ke mati, hubungan putus sampai kita ke mati, itulah yang Nabi tegur kepada kita. Cuba tengok Nabi kata apa? Man afallah 'indal qudrat, siapa yang boleh beri kemaafan ketika dia mampu. Kita tuan-tuan, bila kita boleh minta maaf, beri kemaafan ketika masih hidup? Ustaz, ketika saya kata saya dengan Ustaz Taqiyuddin ada something, kata orang Jawa, ada something, apa dia? Ada masalah lah sesuatu. Saya dengan Ustaz Taqiyuddin, sama ada saya minta maaf atau Ustaz minta maaf dengan saya minta maaf, atau dia minta maaf saya, bila? Ketika kami masih sihat, segar, ada kekuatan fizikal, masih dalam keadaan baik. Saya boleh hulurkan kepada Ustaz Taqiyuddin, Ustaz, saya ada buat silap dengan Ustaz, minta maaf banyak-banyak atas kesilapan saya. Saya minta maaf banyak-banyak, moga-moga Ustaz maafkan saya, Allah ampunkan saya. Bila tu? Sebab saya ada kekuatan bercakap, bersuara dan bertindak. Bayangkan saya dah tak ada dah kekuatannya, terlantar, cakap tidak, kenal orang pun tidak dah. Tengok Ustaz Taqiyuddin, tengok ya, tak kenal dah. Sedangkan saya pada masa itu ada something dengan beliau, tapi saya tak pernah nak sebut minta maaf, dan beliau pun tak ada minta dengan saya. Contohnya pada masa itu, tuan-tuan, kita sedang mencipta sebuah perjalanan yang merosakkan kehidupan kita. Apa maksudnya? Maksudnya ialah pada masa itu kita berada dosa kekal dalam dosa kekal. Dosa kekal tu sebab apa? Kemaafan tak diminta, tak diberi. Dah sakit demam, tak boleh bercakap, apa nak kata lagi? Bagi pihak, tak ada bagi pihak dah. Kita boleh beritahu kepada kawan kita kesalahan kita sepatutnya. Jadi pada masa saya sihat walafiat, jawapannya adalah saya kena minta maaf. Lepas tu Nabi sebut, man afa 'indal qudrati, siapa yang boleh minta beri kemaafan ketika dia berkuasa.
ketika dia sihat walafiat. Maka jangan ada sama sekali dalam hidup kita ini sikap-sikap yang negatif. Apa dia? Aku tak maaf sampai bila-bila, aku tak maaf sampai ke mati, aku tak maaf sampai kiamat. Jangan ada tuan-tuan, jangan ada. Faham tuan-tuan ya? Sebab ketika mana kita tak ada lagi kemampuan, dah mati, dah sakit, dah demam, dah tak larat, apa kita nak buat lagi? Bayangkan musuh kita bukan seorang, habis kampung. Bayangkan orang kita bermusuh bukan seorang, habis setaman. Setaman tu orang kita pernah bercakap, tak bersuara, pernah berbala. Bayangkan letak di mana semua itu tuan-tuan. Hadis ni kena ambil perkataan ni. Satu kata para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, seorang manusia yang ada kesilapan dan buat silap salah, maka utama bagi Allah mohon kemaafan dan minta kemaafan. Dalam Islam ini dua benda tuan-tuan. Apa bendanya? Pertama, minta kemaafan dan beri kemaafan. Dalam Islam itu kaedah dia. Minta kemaafan, beri kemaafan, sama ada pihak bersalah ataupun tidak. Katalah saya ustaz tadi, contoh saya ustaz tadi, ustaz lah, nak bagi contoh orang lain tak berani, ustaz tak apa ya. Saya buat silap dengan ustaz, saya buat silap dengan ustaz. Hak saya dua. Pertama, minta kemaafan dan beri kemaafan. Walaupun saya buat silap. Setengah orang dia kata dia silap, saya tak silap, dia yang akan minta maaf. Dan Islam tak begitu sebenarnya. Sekalipun kita tak buat silap, kita jangan lupa betapa minta maaf itu satu benda yang baik. Kalau kita tak silap, saya dengan Ustaz kata contoh tadi, Ustaz tak silap, saya buat silap, hak saya minta maaf, dan ada hak bagi Ustaz juga maafkan saya. Ustaz tak silap, tapi Ustaz dah hak untuk minta maaf pada saya. Sebab apa? Bila saya faham tentang agama, saya akan berkata, ya Ustaz, Ustaz tak silap, tapi saya juga tak faham, saya pun ada kesilapan, saya minta maaf, saya beri kemaafan. Ini untuk tuan-tuan. Faham kan? Dalam agama dua benda kita kena buat. Pertama, minta kemaafan dan beri kemaafan. Bila orang minta maaf, jangan kita prasangka, mana nak maaf, kau yang silap. No, beri dulu. Ya, sama-sama, mudah-mudahan saya pun ada kesilapan juga. Walaupun dia tak silap pun, kau silap, tapi beri kemaafan, tak ada masalah. Ini agama tuan-tuan. Jangan pertahankan benda yang kita rasa kita ni betul, tak betul. Dalam bab adab ini, akhlak ini, ada satu tulisan menarik. Saya akan bawa nanti, kalau Ustaz boleh sebut kat saya nanti, Ustaz terakhir sebut saya nanti bulan depan, saya bawa kitab yang menarik pada karangan Habbakat Al-Maidani, kitab akhlak Islamiah, 2 jilid tebal. Saya akan bawa, kalau Ustaz sebut kat saya akan ingat, akan bawa. Nama tajuknya Akhlak Islamiah, karangan siapa? Habbakat Al-Maidani. Nama dia macam tu. Dia sebut dalam kitab, ada bab dia sebut apa? Seorang yang jiwanya murni, dia tak silap pun dia beri kemaafan. Apalagi dia buat silap, minta maaf, murni. Tapi orang yang tak buat silap, dia minta maaf, walaupun tak silap, tapi dia boleh minta maaf dengan orang. Itu orang terbaik. Tuan-tuan sekalian, nak bina akhlak minta bukan mudah tuan-tuan. Saya bercakap ini live ini, ya. Nak minta maaf atas kesilapan bukan mudah. Kerana ego pula satu hal. Kita ni dalam hidup ini ego ada. Kita bersama suami isteri, kalau suami buat silap, mudah suami nak kata, ya orang kata apa, tanya isteri belakang, ramai belakang tu. Suami puan macam mana, mudah minta maaf tak? Ego, saya pun sama boleh jadi, tapi muka saya nampak ego tak? Ada ego. Tak, isteri nampak ego. Ego kadang-kadang kita maaflah. Nak beri kemaafan bukan mudah, minta maaf lagi bukan mudah. Tapi dalam agama tuan-tuan tidak pernah runtuh moral seorang manusia, nilai manusia, kerana minta maaf dan beri kemaafan. Itu kita nak. Tapi ego ni kadang-kadang payah nak dibuang. Aku suami, kau siapa? Faham-faham je lah.
aku baik, engkau pun jahat tu aku baik sentiasa. Minta maaf. Ego adalah pemusnah kepada akhlak. Dia ego ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu kita apa? Ego juga, ego lah kan. Ego jadi satu perkataan yang umum masyarakat. Mana sifat mempertahankan dia punya kelebihan, dia rasa lebih, itu ego lah tu. Islam tak begitu. Maka kesimpulan awal tanda hadis ini ada perbincangannya. Nabi ingat kepada kita, siapa yang ada kemampuan untuk minta maaf sebelum diuji Allah menilai, silakanlah. Belum sakit, belum demam, belum koma, ambil kesempatan untuk kita beri kemaafan, minta maaf ketika kita mampu. Renung-renungkanlah, lihat-lihatlah di kiri kanan kita. Kalau ada sana orang-orang kita pernah buat silap dan salah, hulurkan salam kemaafan. Minta, belum kita diuji Allah dengan benda yang kita tak mampu, sakit, demam, kehilangan akal, kehilangan kuatan, kita nak macam tu. Jangan tunggu, segerakanlah untuk mohon kepada Allah keampunan dan keampun kita. Berbagi kita akan sebut nanti insyaAllah dalam kuliah akan datang pada bulan 10 insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Hiasilah kami dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Cahayakan hati kami dengan iman. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Kalau Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar doa-doa kami, mendengar rintihan kami, mendengar munajat-munajat kami. Allahumma ghafir lana dhunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menakutkan kami, mengecewakan kami, membinasakan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.